Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan dan selamat malam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa walahu ila yaumiddin. Yang saya hormati pengerusi majlis, merangkap setiausaha Parti Amanah kawasan Taiping, yang berusaha sahabat saya Saudara Rusli selaku tuan rumah kawasan pada malam ini, kita punya Pak Rashid selaku ketua cawangan Asam Kumbang yang sudi menerima tempat di hari ini untuk kita berhimpun dan bersantai sambil kita berlepak. Pimpinan yang berhormat Dr. Fadil, yang berhormat Kamunting yang baru sebentar tadi menyampaikan ucapan yang ringkas, tepat dan padat. Seterusnya kepada seluruh pimpinan Abang Man kita sebagai ahli jawatankuasa amanah Perak mantan, amanah kawasan, ketua amanah kawasan Taiping, dan seluruh ahli jawatankuasa, rakan-rakan daripada PKR yang hadir pada malam ini, terima kasih. Dan juga dari DAP, terima kasih kerana sudi hadir, serta ibu-ibu dan bapa-bapa, rakan-rakan dan juga sahabat handai. Yang penting rakan-rakan seperjuangan kita, tak kira dari mana latar belakang kita, parti kita ataupun dari mana kita datang. Bersama saya pada malam ini juga, saya ingin kenalkan juga Ketua Pemuda Amanah Parit Bunta dan Rakhine. Ya, ini. Sebenarnya dia juga antara yang menyusun jadual saya di Taiping pada malam ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memanglah saya kira kita baru selesai PKP dan sekarang ni masih lagi, walaupun boleh berhimpun, saya menyeru dan menasihati diri saya dan juga kepada semua yang hadir supaya kita jagalah SOP kita. Pakai pelitup muka, saya tak payahlah kalau saya tutup ni, saya tak boleh nak bercakap lah. Kan? Tapi pastikan jarak SOP kita, jangan ada mana-mana pihak yang kita kata tidak menghormati SOP, termasuklah jangan lupa untuk mengambil suhu dan juga mendaftar di depan sana. Bagaimana juga saya ingin ingatkan jugalah, macam mana Saudara Rusli sebut, siapa yang balik dari Turki diharap jangan datang ke sini lah. Ya, kami yang paling takut ni sebab dia pergi parlimen. Kan? Jadi kluster parlimen pula. Jadi mai mana punca dia, tengok mai dari Turki. Jadi bahaya kami. Ya. Seterusnya kepada pegawai keselamatan lah yang memastikan, ya. Kita ucap terima kasih kerana melicinkan perjalanan kita, majlis kita, insya-Allah kita akan selesai seperti mana yang telah dijangkakan. Sebenarnya seperti Parlimen Taiping, kami di Parlimen Parit Bunta pun semua DUN di bawah Parit Bunta adalah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Saya cuma ada 2 DUN sahaja. Satu parlimen saya, Parit Bunta, dan ada 2 DUN. 2 DUN itu ialah Kuala Kurau dan Titis Serong. Tapi malangnya tidak seperti di sini. Setelah berlaku kerajaan tepuk atap atau kerajaan pintu belakang, malangnya saya amat kesal dan sedih. Dan saya mohon maaf bagi pihak Parlimen Parit Bunta kepada orang ramai. Kedua-dua DUN iaitu Kuala Kurau dan Titis Serong telah lompat parti.
Mereka menang atas tiket Pakatan Harapan. Orang Cina, orang India, orang Melayu bagi sokongan. Dan mereka bagi sokongan itu bukan kepada kami, tapi sebagai wakil sahaja. Untuk kami bawa satu cita-cita besar sepanjang kita berkempen di dalam pilihan raya umum 2018, iaitu kita nak tukar kerajaan kleptokrasi untuk kita gantikan sebuah kerajaan harapan rakyat yang akan menjamin masa depan negara dalam apa yang kita namakan membina semula negara Malaysia baru yang orang bagi dekat kita untuk tujuan dan cita-cita tersebut. Tapi malangnya kedua-dua mereka, mungkin salah seorang tu saya terasa sangat terhiris di hati saya tu, pasal yang tu datang daripada Parti Amanah. Saya minta maaf. Kami kecewa sebab rekod Parti Amanah ni tak ada yang melompat. Cuma mungkin masalah dia Titi Serong. Mungkin sebab dia Serong. Itu masalah dia. Itu mungkin masalah dia. Ya? Kalau orang Banjar sana dia kata Titi Sirong. Sirong tu kira Serong lah. Mungkin. Kami Parti Amanah cuba mempertahankan rekod integriti kami. Cuba mempertahankan rekod progresif, amanah, peduli, inklusif kami. Walaupun kita tahu rakan-rakan dari parti lain ada yang juga terloncat sama dan terlompat sama atau sengaja melompat, kami waktu itu tahan supaya Parti Amanah jangan ada mana-mana mereka yang lompat, tapi duk jaga tengok-tengok bawah daun parit buntang. Jadi ini sangat mengecewakan. Dan inilah, kalau yang Kuala Kurau tu, itu di luar kawalan saya lah. Adinda saya, bukan orang lain. Datuk Yunus Jamhari juga membuat keputusan untuk berpindah. Dia daripada PKR. Jadi, saya amat kecewa kerana saya amat meyakini saudara-saudara yang saya kasih sekalian, bahawa kami yang dilantik menang dalam pilihan raya umum baru-baru ini adalah membawa hasrat rakyat, bukan hasrat kami. Cuba tonton bayangkan, tak pernah dalam sejarah politik tanah air Tun Mahathir Mohamad waktu itu bersama Bersatu bergabung dengan DAP, bergabung dengan Lim Kit Siang, bergabung dengan Anwar Ibrahim, yang pada satu masa dahulu kita tahu pertembungan besar antara Datuk Seri Anwar dan juga Tun Mahathir. Kita tahu macam mana Abang Mat kita, presiden saya, adalah mangsa kepada ISA, bukan jauh, kemunting aja di bawah Dun Dr. Muhammad. Dan kita tahu semua yang pernah menjadi, kita kata, mangsa kepada kepimpinan dahulu masa Tun Mahathir memimpin UMNO dan Barisan Nasional. Tapi kita telah ketepikan semua kepentingan ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengenepikan kepentingan ini. Tuan Mat Sabu telah mengenepikan semua perasaan-perasaan ini. Dan mereka bergabung dalam satu sejarah besar tanah air kita. Tidak pernah tercatat sebelum ini. Kita buat pertama kalinya kerana semangat ini, kerana kekuatan ini, kerana tidak ada penting diri ini, bergabung tenaga, mengadu kuasa untuk kita, alhamdulillah, berjaya menjatuhkan kerajaan kleptokrasi Najib dan juga UMNO Barisan Nasional untuk menjadi kerajaan selepas pilihan raya 2018. Ini satu sejarah besar. Dan saya nak beritahu pada tuan-tuan, kita bukan jadi kerajaan hanya sekadar untuk duduk di kerusi yang empuk. Kita bukan sekadar menjadi kerajaan untuk digelar Pak Menteri. Kita bukan jadi kerajaan sekadar seronok orang usung kita ke hulu ke hilir. Kita jadi kerajaan dengan cita-cita kita nak selamatkan negara, dan kita kena pulihkan sistem yang ada hari ini untuk menjadi kerajaan yang lebih telus, lebih beramanah
dan paling penting menentang rasuah daripada akar umbi dia sampai ke atas. Dan itulah yang telah kita lakukan. 22 bulan. Banyak perkara yang telah kita buat. Kita mengisytiharkan, semua ahli parlimen, menteri mengisytiharkan harta masing-masing. Itu satu langkah paling kita kata basic, paling kita kata asas. Tak payah nak paksa-paksa. Yang kedua, kita telah membuat satu perancangan untuk menentang rasuah, plan integrasi nasional, plan lawan rasuah nasional. Kita juga telah melihat mana institusi-institusi bolehkan dengan kerajaan Pakatan Harapan. Saya yakin Najib dengan kerajaan kleptokrasi tidak akan diheret ke mahkamah. Tapi kerana kita yang menang, kerana kita yang jadi kerajaan Najib, kita heret dia ke muka pengadilan, dan alhamdulillah 7 daripada tuduhan pada kes SRC telah terbukti Najib memang bersalah. Bayang kalau kita tak menang, apa akan jadi? Tabung haji. Saya boleh cerita lah. Pasal saya diamanahkan untuk jaga tabung haji. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan masih ingat atau tidak. 2, 3 kes besar ketika kita berkempen yang kita sebut kepada mahkamah. 1 1MDB. Siap malam kita cerita. Dan cerita pada ambang pilihan raya umum. Kita cerita benda ni sejak tahun 2015 lagi. 2014 kita dah cerita. Macam mana berlaku penyelewengan. Ya? 1MDB. Yang kedua, Felda. Kita cerita tentang Felda. Penyelewengan yang berlaku kepada Felda. FGV. Yang kononnya nak bela para peneroka yang akhirnya menjadi mangsa. Tabung haji akan rosak dan umat Islam, khususnya yang nak pergi haji, akan terjejas. Maka saya pun buatlah apa yang saya perlu buat. Panggil balik lantik yang baru, pengurusi baru. Pengurusi kita lantik, Tan Sri Makno, tuan-tuan. Dia bukan orang politik. Datuk Seri Aziz orang politik. Tapi dulu mereka melantik secara politik. Kalau ada 8 orang ahli lembaga pengarah, 4 atau 5 orang adalah daripada orang politik. Tapi kita kata kali ini tak mau. Kita nak yang profesional. Maka alhamdulillah daripada 5-6 orang yang kita lantik, tidak ada pun daripada orang-orang politik. Saya sendiri tidak campur tangan dalam urusan profesional menguruskan tabung haji. Saya cuma memastikan usaha untuk memulihkan tabung haji berlaku. Itu saja kerja saya. Dan alhamdulillah, yang kita duk cerita masa kita kempen dulu tentang tabung haji, rupa-rupanya bila buka file, bila buka laporan, bila tengok surat-surat yang datang, kita telah puas hati bahawa tabung haji memang ada masalah besar. Kalau kita tidak buat pemulihan, tabung haji akan tutup kedai. Tuan-tuan tahu tabung haji ni yang ketiga besar. KWSP nombor 1. Ya. Pemodalan nasional nombor 2. Nombor 3 tabung haji. Nilai dia saja 74 bilion lebih. Pendeposit 9 juta. Bukan kecil-kecil. Dan berbeza dengan yang lain, yang ni hanya untuk orang Islam sahaja, sebab dia buat begitu kerana apa? Kerana ini urusan untuk orang nak buat haji. Itu asal dia, sebab itu. Bayangkan kalau 9 juta pendeposit dia, bermakna setengah daripada orang Islam di Malaysia ini adalah pendeposit. Maknanya kalau orang Islam di Malaysia inilah 18 juta, maka 9 juta itu adalah daripada pendeposit tabung haji. Dan kita terpaksa membuat keputusan yang sukar. Tidak mudah. Tuan-tuan, kalau orang tu dah sakit, kanser tahap 4, tuan-tuan tak ada pilihan melainkan kena bedah dia.
Dan bila bedah, memanglah sakit. Bila bedah, memanglah kalau kita nak berhentikan pendarahan itu. Alhamdulillah. Hari ini saya boleh katakan, walaupun perit tahun 2018, tahun 2019, kita buat operate, kita pulih, kita sekat pendarahan tabung haji kerana penyelewengan yang berlaku. Aset-aset yang sakit menyebabkan tabung haji punya tanggungan semakin berat. Dan lebih penting ialah, kalau kami tak selamatkan tabung haji dengan aset-aset yang sakit ini, maka ia akan bagi kesan kepada aset-aset lain yang sihat. Tabung haji ada saham. Tabung haji ada properti. Tabung haji ada ladang-ladang yang besar. Ladang di Indonesia, di Kalimantan, di Riau adalah antara yang terbesar yang kita miliki. Sebab itu tuan-tuan ingat dulu masa kes Jerebu. Sebenarnya kes Jerebu bila kita marah kat Indonesia marah balik kat kita. Dia bertanya balik, hamba tahu ni ladang ni siapa punya? Tabung haji punya. Hamba punya. Nak cerita kata, kayanya tabung haji ni. Hebatnya dia boleh sampai tahap boleh beli ladang-ladang yang besar-besar. Termasuk di Sabah, termasuk di Sarawak. Kalau kita tak buat sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan sebesar kepentingan negara dalam tabung haji ini, maka tabung haji pasti akan parah. Tapi saya menyatakan untuk pendek cerita. Tuan-tuan nak tahu lebih detail, cuba tengok debat saya dengan bekas pengurusi. Hari ini tercatat dalam sejarah, tak pernah ada satu debat yang ditonton setakat lah ni 2 juta penonton yang menonton debat itu. Tak ada dalam sejarah. 2 juta. Dan kita berdepan. Kenapa kita harus bersembunyi? Kenapa kita harus takut? Dan saya nak bagi tahu di sini, yang ajak dia, yang jemput dia, yang cabar dia berdebat, bukan dia. Saya yang cabar dia. Mari kita berdebat di hadapan rakyat. Dia cakap di parlimen, dia ganggu. Bila kita nak sebut fakta, dia ganggu. Okey, saya kata tak apa, ganggu. Saya keluar-keluar, ada interview dengan Malaysia Deadline. Terus dalam interview itu, saya mencabar dia. Kalau begitu, saya ajak Datuk Seri Aziz Rahim, mari kita berdebat di satu platform yang bebas, di mana tidak ada gangguan dan tidak ada kekacauan. Biar rakyat buat keputusan siapa yang benar-benar menyelamatkan tabung haji dan siapa yang meranapkan dan meruntuhkan tabung haji. Alhamdulillah. Saya telah menyatakan apa yang saya nyatakan. Daripada fakta-fakta yang mana kita berjaya membuktikan. Hari ini tuan-tuan, setengah tahun 2020, soalan saya di parlimen hampir ada 10 soalan lisan, hampir 8 soalan semua tentang tabung haji. Tapi tak pernah berlaku lah dalam sejarah. Sebenarnya saya tanya saya lah tu. Saya tanya saya. Pasal saya yang buat dulu tabung haji. Saya yang buat pemulihan dan sebagainya. Saya kena tanya saya. Cuma yang jawab ialah abah kau. Sebab dia Perdana Menteri. Ya? Perdana Menteri kita, dialah yang menjawab soalan-soalan yang saya ajukan. Antara soalan yang kita ajukan, apa yang kita buat ini adalah untuk selamatkan tabung haji. Soalan paling basic saya tanya, tabung haji setakat ni untung ke rugi? Soalan basic kan? Yang kedua, tabung haji punya aset lah ni jadi lebih baik ke atau jadi lebih teruk? Dan yang ketiga saya tanya, pendeposit makin bertambah ke atau makin berkurang? 3 simple question. Dan dia tak boleh tipu sebab benda tu ada fakta. Pertengahan tahun 2020, Perdana dia sebab bila kita tanya dalam jabatan Perdana Menteri, kita tak tanya Parit Bunta bertanya Menteri Agama. Tak, kita akan kata Parit Bunta bertanya Perdana Menteri sebab dia duduk di bawah jabatan Perdana Menteri. Ya, dia yang bertanggungjawab. Saya tanya tentang berapa untung tabung haji untuk pertengahan tahun 2020. Jawapannya telah membuat untung 1.5 bilion untung. Maknanya untung lah. Kalau saya pelingkup semasa 2 tahun saya pegang, mana ada untung? Yang jawab tu bukan saya. Yang jawab tu bukan Aziz. Tapi yang jawab itu adalah siapa? Perdana Menteri sendiri.
Baik. Soalan nombor 2. Saya ambil alih dulu. Yang kata sakit ni, yang kata sakit tabung haji ni, aset dia berbanding dengan dia punya tanggungan, aset dia lebih rendah. Aset lebih rendah waktu itu 64 bilion. Tanggungan waktu itu sampai 74 bilion. Tak sihat lah tu. Hari ni saya tanya, hari ni tanggungan berapa? Liability dengan aset berapa? Maka dia jawab, hari ni alhamdulillah, aset kepada tabung haji hari ni sudah melebihi daripada tanggungan dia. Lebih berapa? Dulu defisit, negatif. Sekarang dia lebih positif berapa? Sekarang lebih 1.9 bilion. Makna kita ada aset sekarang dalam 78 bilion. Bagus tak? Bagus lah, takkan tak bagus. Dulu masalah tu lah dulu. Dan yang ketiga, pendeposit lari ke? Kalau saya buat lingkup mestilah pakat lari belakang kan. Mereka tak percaya dan sebagainya. Alhamdulillah, pertengahan tahun 2020, pendeposit tabung haji bertambah. Meningkat 130,000 lebih. Maknanya apa tu? Ini zaman mereka buat kan? Ini 2020 ni ialah apa yang telah kita buat zaman kita 2018 dengan 2019. Bagaimana mereka mendakwa? Suara-suara sumbang mereka mendakwa apa? Mujahid jual tabung haji, betul? Kalau saya jual tabung haji tak ada aset lah tuan-tuan, habis lah. Yang lebih jahat, Mujahid jual dekat China. Tabung haji, ni satu lagi saya tanya. Saya tanya di parlimen. Ya, saya tanya saya lah. Apa dia? Betul ke tabung haji ni dikuasai oleh China? Soalan bodoh lah kan. Pasal mereka bodoh. Orang bodoh kena tanya soalan bodoh. When you are stupid, you have to ask stupid question. So you are stupid. I know. Mana boleh China menguasai? Tak logik. Tak masuk akal. Tapi soalan bodoh untuk siapa? Orang yang bodoh. Maka jawab tu apa? Perlu dijelaskan di sini bahawa tabung haji tidak dikuasai oleh orang Cina. Saya tanya tu bukan untuk saya. Saya tanya tu nak beritahu kepada orang ramai, pembohongan selama ini oleh UMNO Barisan Nasional termasuklah waktu itu pas sekali kerana nak menimbulkan rasa marah kepada kerajaan Pakatan Harapan waktu itu, mereka menggunakan sentimen kaum dengan menyatakan tabung haji telah dijual kepada China. Yang kuasai tabung haji siapa? Lim Guan Eng. Saya jadi hina lah. Saya Menteri Agama. Nampak tak? Tonton tengok tak soalan yang masa Aziz debat tu, dia bawa benda sama juga. Saya jawab senangnya. Saya kata, masa kita nak selamat tabung haji ni ada 3 kementerian yang selesaikan masalah. Satu, saya sebagai Menteri Agama. Di bawah jabatan Perdana Menteri. Paling besar lah tu, duduk bawah Perdana Menteri. Kedua, Menteri Ekonomi. Waktu itu siapa? Datuk Seri Azmin Ali. Tanya orang PKR, dia kenal lah Azmin. Dan yang ketiga, Kementerian Keuangan. Tanya orang DP kenal lah. Lim Guan Eng. Pasal apa Kementerian Keuangan? Sebab syarikat bertujuan khas nak selamatkan tabung haji ni, saya tak boleh sign buat. Azmin tak boleh sign buat. Yang boleh sign buat ni Guan Eng aja. Lagi, nak bagi jaminan. Ini satu dia duk bohong. Dia kata tabung haji ni tak jamin. Maknanya yang kita bantu 20 bilion lebih ni, tak jamin oleh kerajaan. Maknanya kalau jadi apa-apa habis tabung haji. Bohong! Kita sudah fikir semua dah. Dan saya telah buktikan dalam bajet 2020 menyatakan bahawa kerajaan memang bagi jaminan. Dan saya dah bukti muka surat 59-60 di bawah Section 5 liability kerajaan. Disebut salah satunya syarikat yang dijamin ialah urus harta jemaah yang merupakan syarikat bertujuan khas untuk menyelamatkan aset-aset tabung haji. Dan saya kata, kalau hari itu yang jadi menteri di dalam jaga Kementerian Keuangan, katalah Datuk Seri Aziz Rahim jadi Menteri Keuangan, dialah yang akan sign.
Maknanya isu dia apa? Isu dia bukan DAP. Isu dia bukan China. Isu dia bukan Guan Eng. Isu dia siapa jadi Menteri Kewangan, dia akan tanda tangan. Itu saja. 3 menteri, 2 menteri Melayu Islam, dia tak sebut. Yang dia sebut seorang saja. DAP. Apa yang mujahid dengan Azmi ni bukan orang Melayu kah? Nampak? Jahat, tuan-tuan. Jadi saya nak cerita pada tuan-tuan. 22 bulan, sengkang mata tak tidur malam. Pasal nak selesai banyak yang telah ditinggalkan, kerosakan oleh kerajaan sebelum kita balik saja. 1MDB tu saya katalah, kita tanggung hutang yang besar. Kerana ia adalah jaminan kerajaan juga. Dan macam mana kita heret bawa ke mahkamah. Kita yang berjaya bawa balik duit yang dituntut daripada Department of Justice yang telah pun membawa bagi balik duit yang mereka telah dapat ambil daripada duit-duit haram yang telah mereka serahkan balik kepada penerimanya. Itu semua adalah usaha-usaha daripada siapa? Pakatan Harapan. Jangan kelirukan orang. Kami kerja siang malam nak jaga kerajaan pada waktu itu. Tapi tuan-tuan, Felda, kita keluarkan kertas putih Felda di Parlimen dengan bantuan menyelamatkan Felda dari sudut jatuhnya saham FGV dan berbagai lagi isu penyelewengan yang mana pengurusi dia hari ini didakwa di mahkamah. Ada kes dah. Pengurusi tabung haji walaupun belum lagi ada kes, maksud saya belum ada pendakwaan, mana laporan polis ada dah. Belum ada pendakwaan teman tabung haji, tetapi dia sudah ada pendakwaan SPRM yang lain yang telah diheret ke mahkamah dengan nilai suapan berapa juta, 6 juta lebih. Orang macam ni kan boleh jaga tabung haji, tuan-tuan? Orang macam ni kan nak amanah jaga duit orang nak pergi haji ni? Cuba buka minda sikit. Tuan-tuan dan puan-puan, Felda, 1MDB, tabung haji. Baik, orang tanya saya, pasal apa tak buat RCI? Royal Commission Inquiry. Siasatan bebas. Ya? Kami jadi kerajaan, pertama saya belik balik semua dokumen-dokumen pasal tabung haji ni. Mereka tak jual. Dia tipu beli beratus, berpuluh ribu hektar di Indonesia, tanah sawit. Dia beli dengan harga yang mahal, dia kata 70% boleh tanam, 30% tak boleh tanam. Itu biasalah kalau tanah besar lagu tu. 70% boleh tanam, 30% tak boleh tanam, itu perkara biasa. Yang buat sawit dia tahu. Tapi bila kita ambil alih, kita cek balik, dia jadi ketebalik. 30% saja boleh tanam, 70% tak boleh tanam. Gila apa ni? Nilai dia beli atas 70% yang boleh tanam. Beli tengok 30% aja boleh tanam. Dah report dah. Lagi macam-macam lah yang berlaku. Ya. Mereka sibuk saya jual tanah peladang tabung haji dekat China. Mereka tak sibuk masa mereka beli itu, tanah itu dibeli dengan nilai yang tak sepadan. Rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, RCI ni kalau kita tak ada maklumat, kita tak ada fakta, kita perlu kepada mencari fakta. Waktu itulah kita buat RCI. Tapi bila saya buka habis dokumen satu, mai bagi laporan kat saya. Penuh, meja penuh dengan file ya. Penyelewengan. Saya nak perlu RCI apa lagi? Saya terus bertindak buat laporan polis. RCI tak boleh buat laporan polis. RCI tidak ada kekuatan undang-undang. Saya buat pemulihan dengan pakej hampir 20 bilion bantuan. Takkanlah waktu itu kita nak buat RCI dulu. Hari ini mereka main isu. Buat RCI. Saya kata tak apa. Saya dah buat semua ni. Kalau hampa nak juga RCI, saya setuju tapi dengan syarat. Bukan RCI pemulihan saya saja, tapi buat juga RCI tanah-tanah yang hampa seleweng dulu juga buat RCI, saya kata. Kami dah ada bukti dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
poin saya pada awal mukadimah ni baru mukadimah. Belum start lagi tadi. Ya, siapa berasa lapar masih ada lagi barbecue di belakang. Kacang-kacang masih ada di depan ni. Ya. Saya nak cerita 22 bulan kita berusaha bayar. Poin saya apa? Yang paling kita sedih 22 bulan itu, tuan-tuan. Kita ni kerja sengkang mata tak tidur siang malam kerana janji kita ni. Janji kita nak selamatkan negara. Bukan saya seorang, kementerian lain. Siang malam nak bagi elok. Yang mana yang perform untuk baiki betul-betul ni, memang siang malam tak tidur kerana nak baiki keadaan negara pada waktu itu. Dalam pada kita siang malam berusaha, tuan-tuan dan puan-puan, kita amat sedih sekali. Ada di kalangan kita yang merancang untuk menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Yang itu kita sedih. Dia pun merancang, tapi bukan nak bagi jaga negara, tapi dia merancang nak berjatuh kita. Ya, saya tak heran kalau PAS dengan UMNO nak menjatuhkan kita. Itu kerja dia. Kalau saya jadi heran, kalau PAS dengan UMNO tak mau jatuhkan kita. Yang tu saya heran. Tapi mereka nak jatuhkan kita, itu memang kerja dia. Tapi yang saya heran, yang saya rasa sedih, yang saya rasa kecewa, orang yang bermesyuarat sekali dengan kita, orang yang bermesyuarat kabinet dengan kita, orang yang berbincang dengan kita, orang yang ceramah dengan kita setiap malam supaya sebut tentang kita nak buat perubahan, kita nak tolak kleptokrasi. Orang ini merancang untuk menjatuhkan rakan mereka sendiri. Bahasa ni kalau orang cakap, depan buat baik dengan kita, belakang duk main supaya kita jadi jatuh. Orang ni tak ada bahasa yang paling sesuai disebut, melainkan mereka ini adalah pengkhianat kepada mandat rakyat. Mereka bukan khianat kat kami, tuan-tuan, tak apa. Orang nak khianat saya secara pribadi, silakan. Saya marah pribadi, tak apa. Orang nak buat khianat kalau kita secara individu, silakan, tak apa. Saya tanggunglah rasa tu. Tapi jangan sekali-sekali kamu mengkhianati mandat rakyat. Amanah rakyat. Bukan saya. Dan ini lagi kita kecewa. Setelah mereka mengambil alih kerajaan dengan cara yang cukup tidak bermoral, ada kawan-kawan kita yang sanggup meninggalkan mandat rakyat ini untuk bersekongkol dengan mereka yang tidak ada mandat rakyat. Sedih kita. Macam saya katalah, amanah seorang terlepas. Tak sempat nak jaga. PKR kita dah tahu siapa watak-watak dia. Bersatu kita sudah tahu siapa watak-watak dia. Di AP pun kita dah tahu siapa watak-watak dia. Di Perak ada 2 orang. Jadi maknanya apa? Maknanya mereka telah menyakitkan hati bukan saya, tapi mereka telah menyakitkan hati rakyat yang mengundi mereka. Sebab itu saya menyatakan, pada masa berlaku pengkhianatan ini, semua kami majoriti yang kekal menyatakan, biarlah kita semua kembali kepada mandat rakyat. Kita tak sanggup nak duduk di sana untuk bersekongkol dengan mereka. Walaupun kita berusaha untuk dapatkan balik mandat itu dengan cara kita di parlimen, tetapi di bawah macam malam ini, yang kita sedang berhimpun hari ini, saya ingin jelaskan kepada anda semua bahawa mandat kami ialah daripada anda. Dan kami kembali kepada anda untuk sama-sama kita tuntut mandat ini semua. Apalah sangat jadi menteri orang tukang buka pintu lah, orang buka pintu kat saya. Apalah sangat kalau jadi menteri ada driver lah pun saya ada driver. Apalah sangat jadi menteri kalau ada bodyguard lah pun saya ada bodyguard. Apalah sangat menteri kalau pakai kot pakai tie lah, ni pun saya pakai kot dengan tie. Cuma malam ni saya tak pakai. Kalau pakai memang orang kata lah. Apa masalah kita?
Inilah saya katakan. Ini malam ini adalah malam yang kita bicara tentang perjuangan mandat rakyat. Ini malam. Kita bersedia bersingsing lengan. Ayo. Kalau kamu boleh khianat, kami akan kembalikan amanah itu. Kita suruh semua, bukan saja orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Iban, orang Kadazan. Kamu tidak boleh menerima keadaan yang ada hari ini. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan. Kita lawan dengan kleptokrasi UMNO ni, tuan-tuan. Kita lawan dengan UMNO ni. Kalau orang PKR, orang DAP, ya, mereka tahu sukarnya nak lawan dengan UMNO. Okeylah, orang bersatu baru tahun 2017. Orang bersatu tahun 2017 baru dia kenal UMNO ni siapa. Lambat sikit lah, tak apalah. Better late than never. Tapi kalau tanya orang PKR, tanya orang DAP, tanya saya, asal orang PAH, kita kenal dah UMNO ni siapa. Dan kita lawan nak tukar Malaysia dengan lebih baik tanpa UMNO. Bukan kerja mudah, tuan-tuan. Berapa ramai yang dah masuk lokal? Berapa ramai yang dah kena pukul dengan FY? Berapa ramai yang tidak dalam lokal? Berapa ramai yang bengkak mata dia? Berapa ramai yang duit dia habis belanja? Bukan kerana mereka benci UMNO, tapi mereka tidak suka pemimpin dari parti yang menggunakan bangsa, menggunakan agama hanya untuk kepentingan politik, bukan untuk menjaga negara dan memegang amanah untuk menjaga negara. Kita bersatu tenaga. Dulu mereka kata, ini Cina, anti Melayu. Saya kata dari awal, perjuangan kita, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, bukan perjuangan yang menentang Cina, atau menentang India, atau menentang Melayu. Perjuangan kita adalah perjuangan yang menentang Melayu yang rasuah, Cina yang rasuah, India yang rasuah. Maka kita menentang rasuah, kita tidak pernah menentang bangsa dan agama. Dengar baik-baik. Kamu mau berbicara tentang perkauman Melayu, silakan. Tapi saya, orang Melayu, tidak mungkin tunduk kepada orang Melayu yang rasuah, yang merosakkan orang Melayu, yang curi duit orang Melayu, dan yang merosakkan negara. Saya akan lawan dengan Melayu ini. Inilah hijrah. Rasulullah SAW dia lawan siapa? Pakcik dia. Rasulullah SAW lawan siapa? Sepupu dia. Rasulullah SAW lawan siapa? Tok Wan balik mak dia. Dia bukan lawan orang lain. Orang Quraisy kata, Muhammad ni lawan bangsa sendiri. Apa punya orang ni? Apa punya orang lawan bangsa sendiri? Mereka menyatakan Muhammad ini kerja dia bagi pecah belah bangsa dia. Jadi apa yang baru orang kata kat kita hari ini? Tidak ada yang baru. It's nothing new. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, ketika melakukan hijrah, dia tidak menentang kerana mereka itu bangsa dia. Dia tidak menentang kerana mereka itu adalah keturunan dia dan kaum dia. Dia menentang kerana kezaliman yang dilakukan oleh bangsa dia, kezaliman yang dilakukan oleh keturunan dia, kezaliman yang dilakukan oleh anak cucu dia. Maka sebab itu Rasulullah tidak menentang bangsa Quraisy. Rasulullah menentang kezaliman Quraisy, kerana kezaliman lebih besar daripada mana-mana bangsa, kaum ataupun agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sini kita berhimpun. Ini yang menyatukan kita, Cina, India, Melayu. Ini yang memberikan semangat kepada kita. Ini yang memberikan kekuatan kepada kita. Sebab itu hari ini, mereka yang memainkan isu perkauman, berhentilah. Karena kamu tidak akan kekal dengan alasan ini. Kerana ini adalah sebagai satu alasan kepada kelemahan kamu sendiri. Sebab itu orang Melayu yang ada harga diri tidak akan menyokong rasuah.
Orang Cina yang ada harga diri tidak akan menyokong rasuah. Orang India yang ada harga diri tidak akan menyokong rasuah. Apatah lagi rasuah ini melingkupkan anak, melingkupkan keturunan dia, melingkupkan generasi dia. Bukan saja orang Cina saja akan susah, orang Melayu akan susah, orang India pun akan susah. Inilah perjuangan kita. Sebab itu hari ini kita tak heran untuk balik kembali kepada rakyat. Kita bermula dengan rakyat kerana cita-cita ini. Kita juga akan kembali kepada rakyat dengan cita-cita ini. Kalau kali ini mereka mengheret kita, merentak kita, insya-Allah di hari ini yang jadi kerajaan Perikatan Nasional UMNO dan PAS, mereka berhimpun untuk menimbulkan kebencian kepada orang ramai tentang DAP. Betul? Siang malam DAP. Kalau kucing kena langgak di asam kumbang ni, bila tanya ni pasal DAP lah ni. Apa lagi yang pasal DAP ni? Tiba-tiba anak kita sakit perut pergi sekolah balik, ayah sakit perut. Ni pasal DAP lah sakit perut ni. Lah sakit perut pun DAP juga. Dia ratib di rakyat ini. Dan insya-Allah akan diberikan penghormatan dari rakyat untuk kita terus membina negara ini semula. Tuan-tuan kena kuat jiwa, tuan-tuan. Tuan-tuan bersedia dengan perjuangan ini atau tidak? Ya. Ataukah tuan-tuan lemah dengan suara-suara ini? Atau tuan-tuan sudah kecewa? Habislah segala harapanku. Yang hari ini harapan sudah tidak ada harapan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaupun segala sesuatu telah habis di tangan kita, kalaupun segala apa yang terbina selama ini telah habis, tidak ada kudrat lagi, saya menyatakan harapan masih ada. Sebab itu kami turun. Sebab itu kami menyatakan pendirian kepada rakyat. Insya-Allah. Hari ini kita tengok Perikatan Nasional. Peninglah ni, saya tak tahu Perikatan Nasional ke Muafakat Nasional, saya tak tahu. Kalau itu pun mereka tak dapat satu kesepakatan, hari ini Barisan Nasional, satu hal lah dia lawan nama Barisan Nasional. Yang PAS dengan UMNO Muafakat Nasional. Yang si bersatu dengan si Azmin dan rakan-rakan yang lompat lain ni Perikatan Nasional. Yang UMNO PAS dalam parlimen kata kami sokong Perikatan Nasional. Tapi di luar mereka kata kami ni Muafakat Nasional. Tuan-tuan sendiri boleh tengok gelagat mereka menjadi kerajaan ni huru-hara. Ya, tuan-tuan boleh kritik kami ada kelemahan. Betul? Mana kita tak ada kelemahan? Baru 22 bulan. Setelah ditinggalkan 60 tahun. Dengan rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Ya, pasti kita akan ada kelemahan. Tapi kelemahan kami ini dipandu dengan satu kejelasan. Kelemahan kami ini dipandu dengan satu mandat. Maka kami, walaupun lemah, tapi kami ada apa yang kami nak capai daripada hasrat rakyat. Hari ini kerajaan Perikatan Nasional, cuba tengok. Oleh kerana dia nak kekal berkuasa, sebab dia bukan nak kekal untuk menyelamatkan negara. Oleh kerana dia nak kekal berkuasa, dia melantik menteri dengan timbalan menteri, semua kabinet dia yang besar dalam sejarah, iaitu 72 anggota kabinet. 72. You kena ingat, dia membentuk kerajaan pada waktu itu bulan Mac. Dia angkat sumpah pada awal Mac. Jatuh Februari. Tengah Februari. Angkat sumpah Mac. Waktu itu COVID sudah berlaku atau tidak? Sudah berlaku. COVID sudah ada pada waktu itu. Tapi kenapa membentuk dua anggota kabinet? Kenapa kamu tidak tumpu untuk membentuk sebuah kerajaan yang kecil kabinetnya? Tapi kamu buat 72 kabinet. Tak cukup dengan timbalan menteri dan menteri. Apa dia? Lantik pula duta khas bertaraf menteri. Duk tidur apa dia buat? Duta khas ni senyap, tak ada cerita apa. Tapi jangan tuan-tuan, bertaraf menteri. Tuan-tuan faham tak bertaraf menteri ni makna apa? Semua allowance yang bertaraf menteri dah dapat. Bodyguard yang menteri layak dapat, dia dapat. Pegawai yang ada 10 orang yang dia layak dapat, dia dapat. Ini semua
Tuan-tuan yang tak payah mengaji tinggi pun akan tahu kenapa Tan Sri Mahyudin yang terkenal dengan nama Abah ini. Bila nak abah, dia abah kau, dia bukan abah aku. Yang terkenal dengan nama Abah ini, tiap-tiap hari doa, ya. Dia buat ini kenapa? Kerana betul-betul dia nak kerajaan ni jadi betul elok supaya ada 72 orang menteri kabinet dan timbalan dia. Dah. Dia buat ini supaya apa? Beli mereka supaya menyokong kerajaan dia hari ini. Itu saja, bukan populariti. Dia supaya dengan bagi jawatan, dua orang ni tak lawan dia. Sebab dia tak cukup. Bila bagi jawatan, senyaplah. Bagi duta khas, senyaplah. Itu cerita dia. Jadi, kerajaan macam ni bermula sudah dengan rasuah. Orang tanya, apa rasuah ni? Rasuah jawatan. Cukup lagi dengan itu. Pasal, tak kalah semua ahli parlimen nak jadi menteri dengan timbalan menteri. Maka GLC bagi kepada ahli parlimen sekalian. Lepas tu heboh di parlimen baru ini pada hari akhir minggu akhir, hari Selasa baru ini. Kami Rabu Khamis cuti sebab awal Muharram. Dia bagi cuti awal. Oh bising. Dia kata, oh dulu kerajaan Pakatan Harapan pun lantik. Kita tanya lantik bila yang kita lantik JLC. Rupanya dia tak boleh beza antara agensi kerajaan dengan JLC. Agensi kerajaan ini dia bertanggungjawab kepada kementerian. Tak ada masalah, saya ada 14 agensi dalam saya. Ada 14. Dia bertanggungjawab kepada saya. Tapi yang dia cakap ni JLC. JLC ni syarikat kerajaan yang ada hubungan dengan kerajaan, yang ada kepentingan dengan kerajaan. Lantik habis semua jadi JLC semua. Jadi. Pasal apa? Supaya yang bising tak dapat jadi menteri atau menteri, senyap jadi JLC, taklah bising. Bila nak kata sokong, maka sokonglah Perikatan Nasional. Dia sokong tu pasal dia yakin dah kepada abah kau. Dah. Dia sokong tu pasal dia dah dapat JLC. Betul? JLC lekeh-lekeh pun, kalau sebulan ada yang 8,000, 10,000. Itu lekeh-lekeh tu. Ha? Yang hebat-hebat macam TMB macam tu 20,000. Ada driver, ada elang tu, elang ni naik kapal terbang pergi sana sini. Siapa tak mau? Nampak tak? Weh, tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Dia tahu dia berdiri di atas kelemahan kerana dia tak ada satu keyakinan, maka dia kacau. Dia beli orang dengan jawatan-jawatan. Saya menganggap ini adalah rasuah. Rasuah jawatan supaya Perdana Menteri boleh kekal untuk berkuasa. Dan kita tengok apa yang berlaku di Sabah. Adakah ini kerajaan yang kita mahu, tuan-tuan? Di Sabah bagaimana kita dengar dibeli 30 juta. Dah buat laporan polis pun. Dan ini semua ada kaitan dengan mereka mahu ambil Sabah yang sekarang ini di bawah, dulu di bawah warisan, dah bubar dah, di bawah warisan yang tidak memberi ataupun tidak menyokong kerajaan persekutuan. Maka cara mudah untuk mereka ambil sokongan ini, beli wakil rakyat. Tuan-tuan, saya tanya dengan jujur, adakah ini Malaysia yang kita mahu? Ini kah yang kita mahu? Bagi duit supaya boleh jatuhkan sebuah kerajaan yang dipilih oleh mandat rakyat. Sampai ke Syafi'i Abdul mengakui setiap hari wakil-wakil rakyat dia diganggu dengan rasuah-rasuah ini. Dan hampir seluruh mereka, kalau tidak semua, sebahagian besar, sampai nak boleh jatuh sebuah kerajaan yang dipilih oleh mandat rakyat. Bayangkan tu. Apa akan jadi pada negara kita? Kononnya mereka ambil alih nak selamatkan negara apa? Tuan-tuan dan puan, kita tengok lagi kerajaan hari ini. Mereka menyatakan baru-baru ini minta penguntukan untuk kabinet baru, kementerian-kementerian baru. Ada 3 ada daripada satu kementerian pecah pada 3, dan ada satu kementerian baru yang ditubuhkan, iaitu Kementerian Perpaduan.
Maka dia terpaksa untukkan duit itu. Untukkan duit itu maknanya bajet dah ada, tapi dia untukkan untuk bagi-bagi kepada kementerian yang baru. Berapa? 7.4 bilion lebih kurang begitu. Menentang. Ya. Kita bangkit menentang. Tapi dia pusing cerita, dia kata tengok Pakatan Harapan termasuk warisan dan juga Tun Mahathir, blok Tun Mahathir. Tengok, ini peruntukan untuk COVID, dia tolak. Nampak? Dia pusing cerita. Walhal kita tolak sebab apa? Kita tolak saja. Yang perlu-perlu saja. Kami pun dulu dia orang kata kecil kabinet kami. Tu dalam keadaan tidak ada COVID. Hari ini mereka buat sebuah kerajaan yang kabinetnya besar. Kita tak setuju. Satu, tak produktif. Nak produktif macam mana? Kalau menteri sendiri tak hormat SOP. Menteri ni dia buat SOP tuan-tuan. Dia ingatkan ke orang, jaga SOP. Tapi kalau hari ini seorang menteri yang jaga komoditi, ladang, sawit, getah, yang dia tahu kalau dia balik daripada luar negara, SOP dia mudah saja. Buat test dulu. Kalau negatif, hantar. Kalau positif, hantar pergi hospital. Kalau negatif, kurung 14. Hang menteri ke, hang Perdana Menteri ke, hang apa ke, itu prosedur dia. Balik saja, cek. Kalau positif, pergi hospital. Kena kuat kuasa, kena tahan. Tuan-tuan, yang ni tuan-tuan, dia menteri tuan-tuan. Saya tak payah sebut lah siapa dia. Yang pastinya daripada PAS lah. Yang duk cakap hebat sangat ni. Boleh dia kata, tengok. Kalau saya ni ada, takkanlah istana boleh mai, saya boleh pergi istana. Apa function dia saya tak tahulah. Kan bodoh punya jawapan tu tuan-tuan. Kan saya dah abang. Kalau negatif, 14 hari. Kuarantin. Kalau positif, duduk hospital. Bukan isu positif, aku negatif, tak ada, aku boleh berjalan, kata. Yang itulah yang jadi dekat kita punya nasi kandang. Di mana? Di Tepuh. Napo. Singgah apa? Singgah Gabon punya. Siva Gangga mari sana. Sudah sampai, sudah ada ini, kuarantin juga. Tapi turun bawah juga ada. Habis satu kawasan, semua sudah kena tutup. Apa ini orang? Semua ada marah sama dia. Betul kah? Semua ada marah. Yelah deh, Tambi, apa you ini macam? Habis semua kena marah. Pasal dia tutup habis semua. Yang kaki makan nasi kandak marah. Bukan sebab dia tak boleh makan nasi kandak lah. Ini hari ini bukan toki nasi kandak. Hari ini menteri. Menteri. Ini menteri mana? Menteri Pakatan Harapan kan Perikatan Nasional? Menteri Perikatan Nasional. Ini menteri PAS. Kalau dia sebagai peribadi, menteri tak boleh melambangkan satu hormat kepada SOP, bayangkan apa yang akan jadi kepada rakyat. Dia tak pertahankan SOP, macam mana dia nak suruh orang supaya ikut pertahankan SOP. Tuan-tuan dan puan-puan, seorang lagi. Tak pernah orang buat dalam sejarah Parlimen Malaysia, bukan isap rokok, vaping dalam Parlimen. Lepas tu saya nak beritahu pada saya, double standardnya kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Tiap-tiap hari bercakap pasal SOP, setiap kali bercakap pasal SOP, bila terbukti menteri daripada kabinet dia yang tak hormat SOP, balik luar negara dan Turki pada hari dia balik itu mencatatkan peningkatan kepada kes COVID-19, tidak ada tindakan. Ini double standard. Seorang suri rumah tangga ditahan kerana tidak kuarantin diri, kerana melanggar SOP. Seorang menteri hari ini
boleh lagi bercakap-cakap kepada orang tanpa rasa bersalah, dengan kononnya kata dia dah negatif dan sebagainya. Orang kampung yang kena tu, macam mana perasaan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Apa rasa kita? Aku orang kampung kena, yang ni menteri tu berdegar-degar bercakap, tak ada tindakan ke atas dia. Dan saya ucap terima kasih kepada hari ni Tan Sri, ya, Menteri Hisham Muhammad Noor, yang hari ini menyatakan bahawa tak kira siapa, SOP itu kena pada semua orang. Tapi abah kau kata apa? Tak kata apa, senyap. Ini memalukan kabinet. Dan saya telah kata, kalau orang marhin, rakyat biasa salah, tangkap, buru, kejar, lock up, denda. Tapi orang-orang yang di atas jadi menteri, buat salah, masih lagi memberi alasan-alasan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak fikir tuan-tuan mahu kerajaan yang sedemikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang seorang pergi vaping dalam parlimen. Vaping dalam parlimen, tuan-tuan, tu saya kata rokok, vaping terus. 250. Luar juga kalau hisap rokok tu kedai mama, berapa kena? 500 lebih. Lagi kadang-kadang 1000 pun boleh kena. Ini orang parlimen dalam juga ada vaping. Berapa kena? 250. Ini kerajaan apa, tuan-tuan? Ini betul-betul kerajaan zaman jahiliah. Orang kaya buat, tinggal. Orang lemah buat, tangkap. Ini yang Rasulullah SAW kata. Ini yang Rasulullah SAW cerita bab hijrah ni. Rasulullah dia tak ikut cara macam dulu. Zaman jahiliah. Sampai Rasulullah kata apa? Demi Allah, kalau anak aku, lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah itu mencuri dengan buktinya, pasti aku akan kenakan hukuman seperti yang ditetapkan. Itu aku punya anak sendiri. Inilah masalahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahum idza sariqu minhum asy-syarif tarakuhu wa idza sariqa minhum ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Wallahi law anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ini yang kata hijrah ni. Orang Arab dulu ni macam ni. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata apa? Orang dulu, kalau orang-orang kaya di kalangan mereka mencuri, mereka akan buat-buat tak nampak. Buat-buat macam tak dengar. Tapi kalau orang susah di kalangan mereka, rakyat marhin lah mananya hari ni, yang bila buat salah, terus kena hukuman. Yang tu yang Nabi kata, dia hijrah ni. Dia ajak orang Arab, kalau anakku Fatimah curi pun aku akan kenakan hukuman potong tangan kepada dia. Maknanya apa? Inilah the rule of law. Inilah dia prinsip undang-undang. Yang kaya, yang miskin, semuanya sama sahaja di hadapan undang-undang. Tapi Perikatan Nasional apa? Dah. Kalau yang vape itu menteri 250. Tapi kita kalau pergi hisap rokok kat kedai mama 500. Kalau langgar SOP, orang biasa tangkap, denda 1000, penjara 1 hari. Tapi yang melanggar SOP itu siapa? Yang melanggar SOP itu adalah menteri, orang yang ada kuasa di atas. Maka sampai hari ini belum dikenakan tindakan kepada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kerajaan Perikatan Nasional ini. Dia tipu dekat orang. Dia kata kita menolak bajet 7.4 bilion. Pasal apa? Dia kata bajet ini untuk COVID. Wahal bajet ini adalah untuk bagi gaji kepada menteri-menteri yang baru ini. Dan ini hanya satu kerugian. Kenapa kita harus bagi duit 7.4 bilion kepada mereka? Kalau mereka sendiri tidak hormat SOP, tidak produktif dan tidak ada gunanya, melainkan kita tahu jawatan-jawatan yang diberikan itu hanya untuk membeli mereka supaya jangan menentang Perikatan Nasional. Itu saja. Tengok pula seorang lagi.
Bos kau, bukan bos aku. Aku tak mengaku, ni bos kau. Dah confirm kena dah. Dah confirm 6 tuduhan kepadanya. Terbukti dah bersalah. Ya, tuan-tuan akan kata, habis nanti bila dia boleh pergi rayu. Betul, dia boleh pergi rayu. Itu proses undang-undang. Untuk memberi keadilan kepada orang yang bersalah. Supaya tidak timbul lagi kata dia tidak ada orang yang mendengar rayuan dia. Itu biasa. Itu biasa. Sampai ke Mahkamah Persekutuan, itu biasa. Tapi, apakah ini menafikan dia sudah bersalah? Tidak menafikan, dia tetap bersalah. Dia bersalah bukan kerana dia ini curi duit kedai. Dia curi kedai Pak Rashid ke? Dia curi kedai Cendol Ayub ke? Di Taiping sana. Apa nama cendol sedap? Ansari. Saya tahu lah, saya dulu ITTM sini tuan-tuan. Saya lecturer dekat ITTM sini, Jalan Lembah Kuda. Selalu pergi makan kat Ansari tu. Ya, dia bukan curi duit kedai dia buat. Dia curi duit negara tuan-tuan. Duit negara. Bukan sikit. Berbilion. Bukan dia curi itu dia simpan sini. Dia curi itu dia pergi sana bagi nak cuci duit dia bagi bersih. Elok. Pergi sana, pergi sini jadi tu. Lala, magic. Masuk balik akaun dia. Balik. Lepas tu, tanya dia. Macam mana? Saya tak tahu duit masuk akaun saya. Ada ke jawab lagu tu? Lagi syok dia jawab apa? Mula. Ni pun bukan saya. Ini Raja Arab Saudi bagi. Raja Arab tu dah meninggal lah. Lepas tu hakim kata ini satu alasan yang langsung tidak konklusif. Tidak ada bukti pun daripada apa-apa pembuktian yang menyatakan ini adalah pemberian daripada Raja Saudi. Habis. Tak tahu, tak boleh jawab. Raja Arab Saudi bagi, hakim kata mengarut. Dan ia dilakukan ketika dunia semua, orang yang terlibat dengan ni dah pun ditangkap dan dimasuk penjara. Apa lagi bukti dia? Akhirnya, didapati bersalah. Tapi yang didapati bersalah ini, cuba tengok hari ini. Dia boleh pergi berjalan lagi dengan bodyguard, dengan polis escort. Dia boleh pergi berjalan lagi dengan orang sambut dia. Oh, bosku selfie. Aku tak mau selfie dengan perempuan. Apa? Tuan-tuan nak selfie dengan perempuan? Nasib baik belum ada lagi kluster mahkamah hari tu. Pilah pertahankan. Yang seronoknya, saya tengok hari tu, yang pi pertahan dia siapa? Yang pi untuk bagi sokongan dia siapa? Zahid Hamidi. Kawan pun ada 40 kes. Yang siapa lagi pi? Aziz Rahim pergi. Aziz Rahim pun duk ada kes lagi. Jadi hak yang pi duk bagi sokongan dia siapa? Hak yang sama kes macam mereka ni juga. Pompak pergi bagi sokongan kepada pompak. Depan clear, depan mata tuan-tuan, clear dah. Apa lagi? Very clear. Jadi pompak pergi sokongan. Tapi ada juga tok lebay. Yang pergi baca doa juga. Yang tu lagi pelik lah. Kalau pompak sokong pompak, saya tak pelik tuan-tuan. Tapi tok lebay pergi sokong pompak bagi doa. Lepas tu pukul 3 pagi pergi ziarah pompak ni. Pergi ziarah dia, aku nak bagi semangat kat dia. Ini saya tak masuk. Saya cannot brain lah. Jadi pakai lebay belum tentu baik lah. Tapi saya pakai lebay malam ni. Amai pakai lebay. Man pun pakai lebay malam ni. Macam mana hari tu tabung haji? Hari tu tabung haji. Kita nak kata tabung haji ni ada masalah. Lepas tu panggil lah lebay-lebay ni mai. Aziz panggil. Cerita-cerita. Oh kami berpuas hati. Tak berpuas hati. Pengurusi dia kena. Apa dah muka? Itu yang berpuas hati tu. Yang ni pun satu hal pening kepala lebay-lebay ni. Dulu ada seorang lebay. Tuan-tuan mungkin kenal dia. Dia pernah jadi yang berhormat. Dia ceramah. Dia kata UMNO ni pagi, siang, hari, malam ceramah, hidup Melayu. Tapi pagi-pagi curi duit orang Melayu. Lepas tu dia cabar. Kamu kalau nak lawan UMNO, kena belajar daripada PAS. Tentang kenal siapa itu?
Kenal? Tak jauh, sebelah aja. Itu Wan punya kawan baik. Kek gantang kena. Adik-adik dia. Kemas cakap tuan-tuan. Kita tidak UMNO lah parti rasuah, parti siang cakap Melayu, malam curi duit orang Melayu. Kita lawan UMNO. UMNO, kalau siapa nak belajar, macam mana lawan UMNO? Belajar daripada PAS. Tak tahu PRK Islim baca doa. Baca doa untuk calon siapa? Calon UMNO. Lala barulah saya faham yang dia kata kena belajar dengan PAS ni, belajar baca doa dengan PAS. Tu maksud dia. Nak lawan UMNO tu Haji, belajarlah. Baca doa, belajar kat PAS. So dia baca doa. Bagilah kemenangan kepada calon UMNO Barisan Nasional. Yang dulu dia kata, kalau nak lawan UMNO, mai belajar dekat dia. Tuan-tuan, Hadi Awang ni tuan-tuan, Presiden PAS. Datuk Seri Hadi Awang. Berapa ramai, saya nak cerita sikit lah, cerita sedih. Saya pergi ziarah ada seorang kuat PAS, tapi Alhamdulillah, dia dah berhijrah lah. Sakit dah, uzuk lah. Saya ziarah, dia kata, dia panggil saya Ustaz. Saya ni orang PAS, kenal saya Ustaz. Ustaz, dia kata, kalau saya ada peluang, saya jumpa dengan Presiden PAS hari ni, saya nak cakap dekat dia. Berapa ramai dah kerana engkau berceramah dengan amanat engkau, suami isteri diceraikan. Ni dia cakap depan mata saya, dia meleleh air mata, dia menangis tuan-tuan. Apa dia kata? Saya tak mau pergi Terengganu, Kelantan Ustaz. Di tempat saya, di Felda Trolak, saya punya kawan, bila tahu bini dia undi Barisan Nasional, dia cerai talak 3 Ustaz. Saya menangis, dia kata. Dia cerita tu pun dia menangis. Itu tak cerita kenduri kendara boikot tuan-tuan. Pasal sembelih orang UMNO tak boleh makan. Tu tak cerita semayang dua imam. Saya kebetulan orang rumah saya orang Besut tuan-tuan. Besut ni tempat dia lah tu, yang 2 imam tu. Kebetulan keluarga daripada keluarga isteri saya tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan sampai tahap lagu tu tuan-tuan. Kalau pun yang baik sikit, kalau dia semayang kalau tu imam tu UMNO, tapi lepas tu dia semayang lain pula. Sebab tak sah. Kenduri dia pergi makan, tapi dia tak makan daging. Macam tak boleh, ni daging sembelih UMNO. Kalau dia pergi ra'i pun dia makan nasi ya, dengan sayur, dia tak makan kambing atau daging sebab sembelih UMNO. Orang ni kata, kalau saya ada peluang, saya akan bercakap dengan Presiden PAS hari ini. Berapa orang yang telah kamu porak-perandakan rumah tangga dia? Berapa orang yang telah kamu menyebabkan perpecahan di dalam orang Islam? Berapa orang yang bukan takat itu? Ada yang mati kerana percaya kepada amanat kamu itu. Kerana kamu menyatakan menentang UMNO adalah jihad. Mati menentang UMNO adalah mati syahid. Tuan-tuan, hari ini, di mana kata-kata itu? Hari ini yang saya dengar, terkini dia kata, UMNO dan PAS tak boleh berpisah. Berapa orang yang dah jadi cerai suami isteri kerana dia jadi mangsa hari ini. Orang itu sebahagian, bayangkan. Ini cerita PAS. Jadi PAS tak hormat SOP itu clear. Hari U355 ni nak buat hudud. Siapa tentang Hari 35 mati tanam jerat Cina, dia kata. Saya ni berapa kali kapiak, saya tak tahu lah. Tak sokong hudud. Kamu tidak menyokong syariat Allah. Bayangkan tuan-tuan. Hari ni kita tanya balik dah. Siapa tak buat? Ramai dah tanam jerat Cina ni. Kamu kena selamatkan ni. Apa dia kata? Kita kena tengok dulu perlembagaan, bukan senang nak buat. Lah, yang kita cakap dulu. Bukan kita tak mau buat. Benda itu kena tengok perlembagaan. Utamaan Mahkamah Syariah mana yang lebih utama. Jadi tuan-tuan apa buat? Lah ni telan habis semua.
Dulu sampai ke Sajat pergi Mekah pun Menteri Agama kenal. Hampa kenal kan Sajat? Orang lagi-lagi buat tak kenal apa? Ramai yang ikut Instagram apa kan? Hari ni saya kata, kurang-kurang aku jadi Menteri Agama, Sajat pergi Mekah pakai tudung tau. Hari ni aku tengok Sajat pakai bikini. Tu jawab bodoh pasal yang tanya tu bodoh. Jawab pun kena bodoh lah. Mana Sajat punya kes hari ni? Senyap. Oh, Siti Kasim anti-Islam. Siti Kasim ini tak boleh. Dia ni apa kerajaan Pakatan Harapan buat? Mujahid mana? Mujahid mana? Mujahid juga kena. Hari ini Siti Kasim dibebaskan di mahkamah atas. Tidak ada padanya, tak ada apa. Dibebaskan atas kesalahan kononnya mengganggu penguatkuasa Jawi dalam majlis transgender. Senyap. 1000 kata. Maknanya mereka menggunakan isu-isu perkauman untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Sebab itu saya kata kepada tuan-tuan, Perikatan Nasional tidak layak menjadi kerajaan. Oleh itu, kita harus mengumpul tenaga. Ya, kami buat urusan kami di Parlimen. Jangan risau. Kami bertanggungjawab untuk memastikan dalam 222 itu mandat itu dikembalikan. Itu di bawah kami punya kuasa kami. Tapi ini bukan bermakna kita tidak turun ke gelanggang bersama dengan rakyat. Karena akhirnya yang menentukan mandat itu adalah rakyat. Dan pilihan raya hampir sangat. Pilihan raya Sabah akan berlaku sedikit masa lagi bulan September. Lepas itu kami menjangkakan mungkin pilihan raya umum sama ada awal tahun depan atau hujung tahun ini. Oleh itu saya bagi semangat pada malam ini kepada mereka yang masih ada harapan. Kita tidak perlu berasa lemah. Kita tidak perlu berasa diri kita sudah tidak ada harapan. Karena begitulah kebangkitan kita sejak daripada tahun 1998-97. Sedikit demi sedikit. Hari ini kita telah buktikan 22 bulan kejayaan-kejayaan kita. Tiba-tiba mereka nak bawa balik kita zaman gelap. Nak bawa balik kita zaman-zaman yang ke belakang. Maka kalau dulu kita mengambil masa 15-16 tahun untuk kita kembali menjadi kerajaan, saya yakin dengan apa yang berlaku di depan mata kita hari ini, orang yang dahulu menyokong kononnya Perikatan Nasional hari ini menyesal. Dan kita yakin kalau ada pilihan raya umum, tak kira lah ujung tahun ke, awal tahun ke, bila-bila tahun ke, mandat rakyat kali ini akan kita capai dan kita kembali membina negara ini. Seluruh negara Cina, India, bangsa Melayu, Kadazan, Iban, Dayak, Murut, kita berhimpun atas nama rakyat Malaysia untuk membenteras rasuah dan membina negara ini. Insya-Allah masa depan itu tetap di tangan anda semua dan di tangan kita yang sayang kepada negaranya. Tuan-tuan dan puan-puan, demikianlah sedikit perkongsian saya dengan apa yang berlaku. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Dan saya dipahamkan live kita ini ditonton oleh berpuluh ribu orang. Jangan tonton hari ini tak payah fikir tengok ceramah sikit. Tapi sebenarnya yang menonton live lebih ramai. Dan insyaAllah mereka adalah merupakan penyokong-penyokong yang mahukan mandat rakyat. Sekian dahulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.